Assalamualaikum, selamat sejahtera ya. Terima kasih kerana masuk ke kelas Damia. Okey, kita sekarang akan sambung kepada bahagian yang kita telah hentikan minggu lepas ya, murid-murid yang saya hormati sekalian. Okey, kita telah menyebut sistem endokrin manusia ya, murid-murid. Sistem endokrin manusia di mana dia ialah satu sistem yang mengkoordinasikan badan kita untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Kalau bab 6, kita belajar sistem rangka ataupun tulang dan juga sistem otak sikit, otak lah. Maka otak rangka itu untuk pergerakan dan sokongan. Maka sistem endokrin ini sekali lagi juga sebut adalah untuk memberikan ataupun kita panggil koordinasi badan itu ya, adalah supaya badan kita boleh melakukan sesuatu tindak balas mengikut keadaan yang berlaku. Kita telah menyebut antara perkara dan sistem endokrin pertama adalah kita perlu memahami berapa kelenjar endokrin. Cikgu, apa itu kelenjar? Kelenjar ini bukan satu istilah yang baru ya, kelenjar. Kalau anda ingatlah, kelenjar ini disebut contohnya pada kulit digunakan untuk kelenjar peluh, kelenjar peluh. Okey, peluh. Okey. Jadi apa itu sebenarnya kelenjar? Apa itu sebenarnya kelenjar? Murid-murid, kalau kelenjar cikgu lukis macam ni lah. Kelenjar peluh, ini adalah permukaan kulit dan kita ada kelenjar untuk peluh. Okey. Cikgu lukis dulu lah sekejap. Kelenjar peluh dia banyak likuan ataupun dia berbelit-belit. Okey ya. Jadi murid-murid, apa itu kelenjar? Kelenjar rujuk kepada satu tempat menghasilkan cecair, okey, di mana dia ada laluan untuk pergi keluar. Okey. Itu kalau kelenjar peluh dia dikira sebagai eksokrin sebab ada laluan khas untuk dia keluar sebagai air peluh di permukaan kulit. Namun, untuk kita punya kelenjar endokrin, contoh, ini ada otak kita, ini ada otak ya, kita cikgu cakap otak. Di sini ada pituitary. Anda kata ini adalah kelenjar pituitary. Kita nampak di sini bahawa kelenjar pituitary ini dia tak ada laluan. Dia tak adalah satu, maksudnya satu salur untuk hantar ke organ-organ target dia. Tak ada satu salur khas. Kalau izinkan cikgu lukiskan dalam bentuk macam ni. Sebesarnya, contoh ini kelenjar pituitary, ada anterior dan posterior tak disebut. Maka, macam mana dia nak sampaikan ke seluruh badan? Jadi, kelenjar pituitary ini akan menghasilkan hormon. Izinkan cikgu gunakan warna hijau sebagai hormon. Bahan kimia itu nama dia hormon. Nah, kita telah belajar pada sini bab sebelum ini, pada semalam kan. Okey, menyebut bukan semalam, Isnin lepas bahawa kelenjar pituitary merembeskan dua jenis hormon iaitu ADH, hormon antidiuretik, okey, dan hormon pertumbuhan GH. Jadi hormon dihasilkan, macam mana dia nak hantar, contohnya ADH pergi ke ginjal.
主要从 pituitary 脑部送到去肾脏那边。Jadi dia akan tumpang laluan hitam ni. Cikgu lukis dalam hitam ini yang cikgu panggil sebagai salur darah. Salur darah. Cikgu apa je salur darah? Contohnya arteri ke, vena ke ataupun capillary. 它会通过血管. Maksud dia hormon itu akan dirembeskan hasil dan dilepaskan ke dalam salur darah pergi ke organ-organ yang perlunya untuk menghasilkan tindak balas. Contoh lagi, adrenalina. Hormon adrenalina dihasilkan di mana? Di kelenjar adrenal atas ginjal. Kelenjar adrenal. Di atas apa? Oh, Sumayan dan Jiwi dah sampai. Sekali lagi, kelenjar adrenal di mana murid-murid? Kalau cikgu sebut tadi dah, kelenjar adrenal di mana? Siapa nak tolong cikgu? Kelenjar adrenal ada di mana? Di mana murid-murid? Kelenjar adrenal ada di mana? Dekat sebelah ginjal Bukan sebelah, di atas ginjal. Atas betul tak? Sebelah itu sebenarnya, tapi nak kata atas kan? Bayangkan, kita dah tahu kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon adrenalina di mana hormon itu akan mempercepatkan denyutan jantung. Mempercepatkan denyutan jantung. Maksudnya hormon itu nak ke tak nak perlu sampai ke jantung. Betul? Betul ke tidak semua? Tiffany, betul ke tak? Betul. Betul cikgu. Macam tu. Jadi, macam mana adrenalina itu daripada kelenjar adrenal boleh sampai ke jantung? Dia tak ada salur macam peluk. Macam peluk Itu pasal peluk, kalau istilah dia kamu belajar, kita tak panggil dia kelenjar peluk, kelenjar endocrine. Kita panggil kelenjar exocrine. Exocrine maksudnya dia ada salur yang khas. Salur yang khas untuk rembesan. Rembesan kalau untuk Cina bahasa Cina, Fenmi Chu. Contoh air liur dihasilkan dan dirembeskan keluar melalui salur air liur. Dalam itu ada kelenjar air liur. Okey, kelenjar air liur. Dia salur dia keluar ke lidah kita, di situlah atau mulut, itulah dia kelenjar exocrine. Kelenjar endocrine dia tak ada salur. Dia tak ada salur khas. Jadi dia perlu tumpang rembeskan hormon ke salur darah. Endocrine itu kita gambar endocrine. Exocrine untuk peluh dan juga air liur. Endocrine dia untuk hormon saja. Hormon. Jadi, kalau nak kelenjar adrenal, rembeskan adrenalina sampai ke jantung, dia perlu ada salur yang lain. Jadi, dia tumpanglah salur darah. Dia akan rembeskan masuk dalam salur darah akan bergerak dan kita tahu sistem peredaran darah. Nak ke tak nak, darah itu last sekali akan balik ke jantung. Betul ke tidak, Jiwei? Betul tak? Betul. Jadi dia akan kembali, jadi dia sampai ke jantung, di situlah dia akan melakukan apa yang patut, meningkatkan denyutan, kadar denyutan jantung. Jadi murid-murid, kita telah sebut semua di sinilah, hampir semua. Okey, di mana cikgu dah sebut kelenjar pituitary. Ada berapa lagi kelenjar yang perlu ingat? Semua ada 5 lah. Kelenjar pituitary, kelenjar thyroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan satu lagi kelenjar ikut seks organ pembiakan seperti ovary atau testis. 5. Jadi kalau dalam exam kamu lupa, sekurang-kurangnya angkat tangan kamu. Ada 5 lah. Ingat 5 itu. Okey, berada dari otak kepala sampai ke bawah. Setiap kelenjar endokrin itu ada hormon yang dihasilkan. Perlu tahu nama dia. Kita dah belajar satu demi satu hari itu. Jadi murid-murid,
pergi ke muka surat 149. 149 buku teks. Kalau tak ada, anda boleh tengok pada skrin handphone lah dengan syarat data yang cukup. 149. Highlight punca, highlight kesan dan gariskan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon. Ya. Apa itu ketidakseimbangan? Sama ada kurang ataupun lebih. Cikgu dah cakap, hormon dalam badan kita harusnya dalam satu kuantiti dah yang sederhana. Lebih ke kurang boleh membawa sakit. Cikgu, apa sakit dia tu kan? Sabar. Jadi, kita dah belajar hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan penting dalam setiap fungsi tubuh. Sama ada kamu lelaki ke perempuan, nak jadi lebih kewanitaan, perlu hormon. Menjadi lebih kelelakian, hormon. Jadi, kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan fungsinya. Lebih ke kurang, ada kesan dia. Jadi, ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan penyakit. Okey? Kenapa boleh terjadi ketidakseimbangan hormon? Kebanyakan hormon disebabkan genetik lah. Maksudnya keturunan ada sakit. Baru-baru ini disebabkan gaya hidup. Cara hidup yang tak bagus. Seperti pemakanan yang tidak sihat. Kurang bersukan dan macam-macam. Okey? Jadi apa dia? Tengok muka surat 150 sekarang. 150. Cikgu perlukan kamu ada buku teks ya. Perlu ya. Kalau tak ada, tengok skrin. Nanti highlight semula. Bermula dengan kekurangan hormon tiroksina. Highlight kekurangan, bulatkan hormon tiroksina. Okey, highlight juga highlight hormon tiroksina bawah itu, highlight gariskan berlebihan. Ya. Kurang apa akan berlaku? Kalau berlebihan, cikgu dah cakap antara kesan hormon tiroksina yang berlebihan yang terjadi pada kanak-kanak ialah hyperaktif. Hyperaktif. Okey. Kalau hormon tiroksina banyak, ada orang kata, bagus mah cikgu, kadar metabolisme jadi tinggi. Orang itu tak senang gemuk. Tak senang gemuk. Ya. Tapi kalau berlebihan, lagi lebih daripada patut ada, kadar metabolisme jadi sangat tinggi, orang itu akan sentiasa berpeluh dan sentiasa berasa panas. Metabolisme tinggi. Sukar nak tidur, tapi kuat selera makan. Makan banyak. Dan dia cenderung menjadi kurus. Dia boleh menyebabkan juga pembesaran pada kelenjar tiroid. Okey? Bola mata yang menonjol. Cikgu, apa maksud dia? Kalau anda buka skrin kamu sekarang, cikgu dah tunjuk. Tadi cikgu dah tunjukkan pada murid-murid 4 prima. Okey? Kalau kita punya hormon thyroxine. Excess. Kalau excess, kamu akan nampak gambar-gambar yang menunjukkan orang itu, nampak. Dia akan ada bulging eyes, bola mata yang memang nampak macam nak keluar. Sebab hormon thyroxine lebih. Jangan sebab, cikgu, hari itu kamu kata, kalau hormon thyroxine lebih, orang itu makan apa pun tak akan gemuk. Kalau lebih itu sesuai yang okeylah. Kalau lebih dan lebih lagi, jadi tak sesuai, penyakit. Penyakit. Okey? Sambung Kalau kurang hormon thyroxine, kurang pula adalah menyebabkan bulatkan penyakit kretinisme. Kretinisme, perkembangan fizikal dan mental terbantut pada kanak-kanak. Dia akan terbantut. Maksud dia, kanak-kanak itu tumbuh besaran, disebabkan oleh tiroksina yang mempengaruhi kadar metabolisme. Kalau dia kurang, dia akan jadi terencah akal. Perkara ini, kanak-kanak itu yang nak ke? Tidak. Mungkin dia dilahirkan sekali lagi kelenjar tiroid dia kecil, cacat. Okey, jadi kretinisme. Okey,
bulatkan mesenteryma kurang tenaga pada orang dewasa. Ya, untuk objektif dan kekurangan hormon tiroksina juga boleh menyebabkan goiter. Goiter ini biasanya adalah penyakit rujuk kepada kekurangan makanan sumber iodin, makanan laut. Goiter, bengkak kelenjar tiroid. Ya, kurang hormon tiroksina, kelenjar tiroid itu memang pun akan bengkak tapi menyebabkan goiter lah. Itulah kurangnya hormon tiroksina. Murid-murid siapa tak boleh ikut? Damia Syafiqah boleh ikut tak Damia? Apa dia? Boleh ikut ke tidak? Ataupun tengah tak boleh fokus? Cikgu sebab tak tahu tadi bahasa English tadi kan, macam ada presentation, betul kan? Jadi boleh ke tak ikut kelas saya ni? Boleh tak? Boleh fokus lagi tak tanya? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh ya. Kalau tak boleh, tonton balik YouTube je lah. Lepas tu baca buku, pakai pasangkan earphone dan belajar ya. Okey, cikgu pun tak nak buang masa. Sambung. Apa lagi? Gariskan kekurangan bawah itu, ada muka surat 150 ya. Gariskan kekurangan. Highlight, bulatkan testosteron. Okey, gariskan berlebihan, bulatkan testosteron. Untuk lelaki dulu, kalau kurangnya hormon testosteron, cikgu boleh kurang ke? Bayangkan mungkin dia ada kecacatan kelahiran ataupun mungkin lepas permainan. Biasanya bola lah, bola keranjang ke ataupun bola sepak, terkena bola. Okey, jadi testis dia bengkak, lepas itu menjadi kecil, dah sembuh kecil dah. Mungkin testis itu akan menghasilkan kurang hormon testosteron, menyebabkan dia lambat akil balik kalau sebelum maksudnya masa ketika dia kanak-kanak. Okey, ini juga boleh menyebabkan dia menghasilkan bilangan sperma yang rendah. Bilangan sperma yang rendah. Namun ada benda yang ada murid akan tanya di sini. Cikgu, hormon testosteron ini ada pada wanita ke? Ada pada wanita ke? Okey, murid macam ni dah. Hormon testosteron lelaki katanya hasil daripada testis kan. Manakala estrogen, progesteron hasil daripada ovary perempuan. Harus diingatkan bahawa hormon dia itu sebenarnya lelaki dan perempuan dua-dua pun ada. Ada. Testosteron juga dihasilkan dalam badan wanita. Tapi disebabkan tak ada testis pada wanita, testosteron itu sentiasa pada paras yang sangat rendah. Sangat rendah. Namun ada yang dilahirkan perempuan menghasilkan hormon testosteron yang tinggi. Hormon testosteron yang tinggi. Inilah yang menyebabkan wanita itu mempunyai sifat-sifat kelelakian. Dia menjadi sangat-sangat, bukan tomboy. Kalau kadang-kadang kita nampak ada perempuan yang tumbuh banyak bulu. Khususnya ada yang sedikit pada misai dan juga janggut, ada bertumbuh sikit, panjang sikit bulu dia tu. Okey? Itu adalah hormon testosteron yang tinggi lah. Okey? Pada wanita. Boleh dirawat ke tak? Tanya doktor. Dari segi cikgu, benda ini adalah agak susah lah. Sebab itu adalah daripada genetik dalam badan. Okey? Hormon testosteron berlebihan boleh menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. Okey? Gariskan pada muka surat yang sama juga, 150. Kekurangan, bulatkan estrogen. Gariskan berlebihan, bulatkan estrogen. Kekurangan estrogen boleh mempunyai perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Maksud dia lepas akil balik, perempuan itu mungkin tak nampak ciri-ciri kewanitaan yang patut ada. Cikgu, apa itu ciri-ciri kewanitaan? Tingkah laku ke? Bukan tingkah laku ya. Cikgu lebih rujuk kepada fizikal. Fizikal. Maksudnya pembesaran dari segi payudara. Okey, pinggul, saiz pinggul ataupun punggung. Okey, dan juga apa panggil itu pertumbuhan bulu-bulu di tempat yang sulit dan seterusnya. Okey, itu adalah kekurangan hormon estrogen khususnya pada wanita. Untuk lelaki, kalau hormon estrogen lebih, dia akan menjadikan menimbulkan sifat-sifat keperempuanan pada lelaki. Jadi bukan pondan Pondan lain. Pondan rujuk kepada organ seks itu. Okey. Lainlah organ seks maksudnya zakar dan juga bahagian sulit wanita itu. Pondan lelaki dia buangkan organ seks lelaki, wujudkan organ seks perempuan. Itu pondan lain lah.
Sifat keperempuanan pula lain. Sifat keperempuanan maksudnya dia lebih kepada girlish. Okey, estrogen lebih girlish lah. Cikgu, kenapa boleh jadi hormon estrogen berlebihan? Okey, ada banyak sebab lah. Pemakanan. Kalau untuk lelaki biasanya dia kait juga dengan progesteron, estrogen dari produk-produk soya. Produk-produk soya. Ya, cikgu, taufa ke itu air soya ada hormon ke? Tak. Dia bukan hormon. Dia bukan hormon progesteron, estrogen. Mereka kita panggil sintetik hormon. Hormon yang dihasilkan secara kimia, sampingan yang menyerupai hormon perempuan. Ya, bukannya berita itu mengarut dan tidak ya. Memang ada penyelidikan yang menyokong dan sebut dah produk-produk soya itu ada hormon sintetik kewanitaan perempuan, progesteron dan estrogen. Betul. Kalau makan banyak boleh menyebabkan apa? Lelaki mempunyai sifat-sifat keperempuanan. Jadi girlish. Ada sedikit geger lah dia punya ciri dia tu. Tiffany, boleh faham tak Tiffany? Ya Tiffany? Are you there Tiffany? Tiffany Wong Yong Eun. Hello Yong Eun. Damia, boleh faham Damia? Boleh tak? Ya Damia? Damia? Ya, ya sir. Boleh ke tak ni? Ada okey ke tak? Sumaya? Sumaya okey? Boleh. Boleh ya? Sumaya? Boleh cikgu. Semua boleh ya? Tiffany ni pun tak tahu dengan buat apa dah. Harap dia boleh respon nanti ya. Okey, thank you ya. Itu tadi 12:29. Okey, sorry kita sambungkan semula. Kekurangan hormon progesteron untuk perempuan pula. Ya, siapa dia ni? Okey, ni Akid, sorry ya. Oh nampak. Sekejap kita tunggu dia masuk dulu. Mana Akid? Okey, kita sambung sekarang. Okey, Assalamualaikum Akid. Cikgu dah kenal ni. Okey, jadi progesteron pula kalau kurang, gariskan kurang, bulakan progesteron. Kita tahu fungsi progesteron adalah untuk penebalan dinding rahim. Penebalan dinding rahim, endometrium. Okey, kalau kurang, dia akan membawa kepada masalah haid. Kita haid itu sentiasa sakit kepala, sembelit dan keguguran kandungan. Okey, masuk kurang, dinding itu tak kuat, sentiasa runtuh, haid itu akan jadi bermasalah lah, berpanjangan. Okey, dan juga dia tak boleh menjadi tebal lah untuk dinding rahim tersebut yang menjadikan dia kurang sesuai untuk mengandung. Jadi mandul itu kalau untuk dari segi lelaki perempuan banyak faktor. Kamu perlu faham, jangan gelak. Okey, untuk macam lelaki orang akan fikir, oh dia tak boleh nak jadi panjang. Contohnya buah zakat tak boleh jadi panjang, mandul. Itu salah satu. Mungkin semua fungsi dia adalah okey, namun bilangan sperma dia kosong. Kenapa boleh terjadi macam tu? Itu pun mandul. Macam perempuan, ovum ada. Ovary hasilkan ovum, bagus. Haid pun ada. Tetapi lepas 10 tahun dah kahwin, asyik tak dapat anak ataupun keguguran anak. Okey? Dia bukan nak, tapi disebabkan hormon dia kurang. Hormon apa? Progesteron dia kurang. Cikgu, kenapa boleh terjadi macam tu? Okey? Kalau dia ada pergi tengok doktor, satu dia akan tahu punca. Okey, kenapa terjadi macam tu? Mungkin ovary dia ada sakit ke macam mana? Boleh rawat ke? Boleh. Kurang progesteron, doktor akan berilah progesteron pada perempuan yang tadi itu untuk makan. Kalau dia makan hormon progesteron, maka dia punya hormon progesteron dalam badan itu boleh meningkat pada paras yang seharusnya ada, maka bolehlah dia mengatasi kemandulan dan mengandung. Perempuan, faham ke tak perempuan? Contohnya seperti Damia ke, Jiwei ke dan juga Sumaya. Boleh faham ke tak? Boleh ikut? Boleh. 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 Sumaya?
Okey ya, cikgu anggapkan kamu mungkin ada masalah lain ke apa-apa kan. Kita pun faham internet ini menjadi isu ketika siang hari lah. Jadi kita belajar bab ini hormon adalah sebenarnya untuk kita lebih memahami pada badan. Jangan ada masalah apa-apa, contohnya okey, mandul, tak dapat anak, kamu pergi jumpa bomo. Itu yang cikgu nak ajar, jangan. Okey? Bomo kamu nak pergi, itu sebenarnya salah dari segi Islam. Okey? Yang lain pun sama. Kalau dia bukan salah ke apa, percaya pada kuasa di luar daripada itu, itu cerita lain lah. Tapi kebanyakannya adalah penipuan. Kebanyakannya lah. Okey? Muka surat 151, gariskan kekurangan, bulatkan hormon pertumbuhan ataupun GH. Kita dah belajar GH yang daripada kelenjar pituitary. Bulatkan kekedilan. Dalam English kita panggil dwarfism. Okey? Bulatkan hormon pertumbuhan, highlight berlebihan. Kalau berlebihan, dia akan menyebabkan gigantism, ya, kegegasian. Akromegali, kegegasian. Cikgu, apa itu kegegasian? Murid-murid, bukakan skrin sekarang. Cikgu nak tulis gigantism. Gigantism. Kamu boleh tengok pada skrin. Cikgu, baguslah. Jadi lebih tinggi sebab dia punya hormon pertumbuhan lebih. Namun, kalau kamu tengok, kebanyakan orang yang ada gigantism ini, dia mesti pegang tongkat, ya. Kita telah belajar pada bab 6, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okey, kalau saiz badan untuk vertebrata itu jadi besar kan, dia sebenarnya badan dia perlu mempunyai sokongan yang lebih kuat. Lebih kuat. Dia tak boleh ikut saiz badan, lepas itu rangka dia pun ikut yang sama. Dia harusnya lagi besar. Kalau tidak, badan dia akan jadi dapat kurang sokongan dan menjejaskan pergerakannya. Jadi kamu akan nampak kebanyakan mereka perlukan tongkat lah untuk sokongkan badan mereka. Jadi jangan ingat, jadi tinggi ni bagus, ya. Sangat tinggi ada juga kelemahan ataupun ketidakbaikannya. Okey? Jadi kita sambung, ya. Mana Sumaya pergi, ya. Okey, Sumaya pun dah offline. Mungkin sebab internet tak bagus. Jadi kita sambung. Itu adalah kalau lebihnya hormon pertumbuhan, dia akan menyebabkan kegegasian. Kalau ikut buku ni akromegali lah. Okey, kalau English gigantism. Pertumbuhan jadi akan tidak terkawal, jadi sangat tinggi yang tidak sihat. Tidak sihat. Dia bukannya pemain bola keranjang. Kita sambung. Kekurangan hormon ADH pula. Gariskan kekurangan, bulatkan ADH. Gariskan air tidak dapat diserap semula. Air tidak dapat diserapkan semula. Cikgu nak kamu bulatkan nama yang paling bawah itu diabetes insipidus. Diabetes insipidus. Cikgu, boleh menyebabkan kencing manis ke? Bukan. Diabetes insipidus bukan kencing manis. Dia orang ini macam ni lah. Cikgu tak tahu terjadi ke tidak pada yang biasanya murid Melayu, taklah. Biasanya jadi pada murid Cina. Kalau kita minum banyak air, kadang-kadang kita minum, masih lagi rasa dahaga. Okey, masih lagi rasa dahaga. Bukan kencing manis lah. Untuk budak sekarang, dia masih rasa dahaga. Asyik je pergi berkencing. Penghasilan urin yang berlebihan. Kencing itu pun putih. Bukan putih lah, itu sinar. Sebab apa? Badan dia ketika itu mungkin kurangnya ADH. Menyebabkan dia kerap pergi menjara tandas dan kencing. Itulah simptom kita panggil diabetes insipidus. Kencing manis, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Lain. Okey, ada kat bawah. Okey, bulatkan ADH, gariskan berlebihan. Kalau ADH berlebihan, sebab kamu serap banyak air ke dalam darah, balik semula ke dalam badan, menyebabkan sakit kepala dan juga pening. Untuk insulin. Insulin dihasilkan di pankreas. Kalau kurang,
dia akan menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukar kepada glikogen. Aras glukosa darah meningkat justru menyebabkan diabetes mellitus. Ini adalah kita panggil kencing manis. Insipidus, kencing kerap sebab ADH kurang. Minum air. Air itu tak dapat serap semula ke dalam badan. Badan kamu sebenarnya tengah kurang air. Tapi dia tak boleh serap. Dia keluar je. Keluar melalui air kencing. Kencing manis pun ya. Kalau kamu ada simptom kencing manis, antara dia pun minum air dia kerap keluar. Tapi itu lain. Dia ada simptom-simptom lain lah seperti luka, sukar nak sembuh dan macam-macam lagi. Bulatkan hormon insulin, gariskan kekurangan ya. Bulatkan hormon insulin juga, gariskan berlebihan. Kalau hormon insulin lebih, bulatkan hypoglycemia. Tadi dah bulatkan diabetes mellitus kan. Kalau hormon insulin berlebihan akan menyebabkan hypoglycemia, iaitu aras gula terlalu rendah, kamu akan jadi lemah, badan lemak dan mungkin pengsan. Dahaga pun rasa lebih kuat. Boleh ikut ke tidak murid-murid? Boleh ikut ke tak? Akid. Boleh. Akid, terima kasih Jiwi. Akid boleh bagi satu simptom tak? Kalau rasa susah, letakkan macam ni pun boleh. Raise hand. Okey, macam ni pun boleh. Akid, boleh ikut Akid? Boleh bagi simptom kamu hidup lagi ke tak itu? Cikgu takut ni sebenarnya. Akid okey ke tak? Boleh. Sumaya? Internet line tak bagus kan? Putus. Betul? Betul. Tak apa. Jadi cikgu sambung ya. Kalau betul-betul nak belajar, nanti kamu boleh tengok balik YouTube record ya. Cikgu akan letak macam itu untuk semua senang buat ulang kaji. Okey? Jadi balik ke atas. Balik kepada sebelum ni. Murid-murid, sekali lagi kenapa kita nak belajar hormon? Hormon terlibat dalam koordinasi badan. Okey, murid-murid tengok muka surat depan semula, muka surat 144. Okey, apa itu sistem endokrin? Sekali lagi, sistem endokrin ialah salah satu sistem dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan. Gariskan mengkoordinasikan fungsi badan dengan melibatkan bahan kimia. Kita ada dua sistem dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badannya. Satu lagi kita panggil sistem saraf. Sistem saraf, senting sitong. Itu melibatkan panggil apa ya? Saraf. Ini tidak. Sistem endokrin dia melibatkan hormon, bahan kimia. Okey? Jadi kenapa dia penting? Cikgu dah bagikan contoh 2 hari lepas kan. Kalau kamu tengah duduk, kamu jumpa orang yang kamu suka itu masuk ke kelas. Okey? Denyutan jantung kita akan bertambah. Kalau kamu tak pernah rasa benda macam tu, andai kata, kamu boleh juga fikirkan, bayangkan kamu tengah duduk kat kelas, tiba-tiba Jeko Siwa masuk. Dalam buku teks ini pula dia guna situasi, apabila contoh kamu kat luar, tengah berjalan dengan kawan, tiba-tiba kamu berserempak dengan ular. Okey, jaranglah. Untuk orang yang duduk area Raja Abdullah ni senang je. Kalau kamu berserempak anjing gila, itu biasa berlaku. Mesti Akid pun pernah rasa kan? Tiba-tiba jalan, tiba-tiba juga jumpa seekor anjing kat depan. Dia keluarkan bunyi. Kan? Kita akan buat apa? Fikir balik, situasi itu berlaku. Jeku, terus lari dah. Sebelum lari itu, dalam beberapa saat, mungkin dalam 15 saat ke 20 saat, kita mungkin akan jeling pada anjing itu. Betul kan Damiah? Kita akan jeling. Fikirkan satu benda, fikirkan macam mana nak buat kan? Tengok. Iyap. Lepas itu jantung kita akan mula denyut cepat. Duduk. Padahal kita tak buat apa-apa. Duduk. Berpeluh lah. Okey? Tekanan darah pun meningkat. Kenapa? Kenapa benda ini boleh terjadi? Ya, mata kita nampak pada anjing, kita nampak satu bahaya. Benda ini akan menyebabkan kelenjar adrenal menghasilkan adrenalina. Hormon adrenalina itu akan sampai ke jantung, berdenyut lebih cepat, sampai ke paru, bernafas dengan lebih pantas. Untuk apa? Untuk menyediakan diri kita supaya kalau lepas 15 saat itu kamu nak larikan diri, kamu akan cabut dengan lebih laju. Anda akan melarikan diri dengan laju. Okey?
Kenapakah keadaan ini menyatakan boleh berlaku? Jadi apabila kita berserempak seekor ular ataupun anjing tadi, kelenjar endokrin merembeskan hormon. Kelenjar endokrin apa? Kalau anda nak buat ulang kaji sekarang, muka surat 144 tulis kat sana kelenjar apa? Kelenjar adrenal. Yang di atas ginjal tadi akan merembeskan hormon, bulatkan hormon itu, tulis kat situ adrenalina. Adrenalina. Banyak game, khususnya game online kan, kalau kamu main pun, ya, mereka guna adrenaline rush. Apa itu adrenaline rush? Tiba-tiba kamu punya puasa untuk menyerang orang akan jadi laju dan juga lebih kuat. Adrenalina itu adrenalina tu. Maksudnya dia sebenarnya gunakan istilah-istilah sains tu dalam game untuk kuasa-kuasa tertentu. Jadi merembeskan adrenalina menyebabkan peningkatan denyutan jantung dan juga kadar pernafasan khususnya. Dengan itu kadar metabolisme akan meningkat untuk menyediakan diri orang itu untuk larikan dengan lebih laju. Okey, kesan dia jantung mengepam lebih banyak darah. Ini kamu perlu highlight. Disebabkan jantung mengepam dengan kadar tinggi, jantung mengepam lebih banyak darah, membekal lebih banyak oksigen dan glukosa ke otak. Bulatkan lebih. Jadi otak mendapat lebih banyak tenaga. Highlight otak, highlight lebih banyak tenaga, bulatkan lebih. Biasa kita pun ada tenaga, tapi sekarang lebih banyak tenaga. Lebih. Okey? Lebih banyak glikogen simpanan ditukar kepada glukosa. Sebab glukosa itu adalah gula ringkas untuk bakar mendapat tenaga. Maka orang itu akan lari dengan laju. Benda ini berlaku ada satu koordinasi badan. Okey, koordinasi badan. Badan itu mengawal untuk melakukan tindak balas yang bersesuaian dengan keadaan. Jadi, sistem endokrin highlight berfungsi sebagai penghantar maklumat ke seluruh badan, bulatkan menggunakan hormon. Hormon yang sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Gariskan kelenjar inilah kelenjar, gariskan kelenjar, bulatkan tanpa duktus. Maksudnya tak ada salur. Jadi dia tidak dibawa melalui duktus ataupun salur itu, tapi dirembeskan terus ke dalam sistem peredaran darah. Gariskan dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah. Jadi Cikgu nak tanya, murid-murid yang saya hormati sekalian, boleh ke tak Cikgu mengesan hormon progesteron? Hormon progesteron di jari kamu. Kalau cikgu tanya Damia kan, kalau cikgu keluarkan darah di jari kamu ini, cikgu keluarkan, boleh ke tak cikgu jumpa hormon progesteron di dalam darah dekat tangan ataupun jari tangan? Tiffany Wong ada tak? Tiffany? cikgu 如果我在你手中抽血的话，我能在你的手中的那个血液里面找到 progesterone 的荷尔蒙吗？ Yes or no? yes Yes, good. Damia? Damia, Syafika? Yep. Yep, bagus. Sebab hasil di ovary, betul kan? Progesteron dihasilkan dalam ovary untuk menjadikan ciri-ciri seks sekunder, bertumbuh ciri-ciri seks sekunder wanita dia memang akan masuk ke dalam darah, hantar ke seluruh badan. Okey, sampai ke organ target dia baru akan menunjukkan kesan dia. Jadi isu dia akan masuk ke dalam darah. Jadi dia akan ikut darah pergi ke seluruh badan. Mana-mana tempat yang patut baru tindak balas dia akan berlaku. Jadi maksudnya dalam darah memang kita boleh mengesan semua hormon sebenarnya. Hormon itu akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Jadi tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 145, murid-murid 145. Jadi kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin, okey, ialah kelenjar tanpa duktus, cikgu dah sebut. Fungsi dia mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Okey, kalau kamu
rasa nak highlight, bulatkan isu dia je. Mengkoordinasikan aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan. Cikgu ingatkan kamu kalau kamu nak tulis di situ, ialah dalam buku teks memang jelas. Kalau tidak, muka surat 145, kita semua panggil bergerak balas terhadap rangsangan. Perubahan persekitaran, rangsangan. Okey? Jadi dia akan merembeskan hormon. Apakah ciri-ciri hormon? Pertama, kesan dia adalah lama, bulat lama. Dia sejenis protein. Dan highlight juga gerak balas itu adalah perlahan. Contoh, ciri-ciri seks sekunder. Tak mungkin satu hari tiba-tiba kamu bangun, lepas akil balik satu hari, bangun besok, semua ciri itu ada. Tidak. Dia mengambil masa mungkin beberapa bulan. Beberapa bulan untuk tumbuhkan misai ke, tumbuhkan janggut dan seterusnya. Okey? Manakala dia juga merangsangkan fungsi tisu atau organ khusus saja, perlu tahu. Dia bukan ada tindakan pada semua organ, dia akan pergi ke organ yang khusus untuk buatkan fungsi dia. Macam adrenalina akan pergi ke jantung, pergi ke peparu yang khusus, baru ada tindak balas dia. Okey? Dan ingat, hormon harusnya dalam kuantiti yang sederhana ataupun sedikit. Dia tak boleh banyak. Kalau berlebihan, akan menyebabkan penyakit. Terlalu sikit pula pun akan menyebabkan sakit. Okey? Dia akan dibawa oleh peredaran darah. Bulatkan organ sasaran. Organ sasaran saja yang boleh bertindak dengan hormon tersebut. Contoh, pituitary, kelenjar pituitary menghasilkan hormon ADH. Hormon ADH. Murid-murid, hormon ADH itu akan berfungsi dekat mana? Siapa nak jawab? Jiwi? Hormon ADH dihasilkan pada pituitary. ADH itu berfungsi dekat mana? Organ mana? Jiwi? Ataupun cikgu tanya Akid lah. Boleh tulis di dalam chat box ya. ADH itu akan berfungsi dekat mana? Ya Jiwi? Akid ada Akid? 老师在哪里哦？啊？在哪里？你在问我还是你看不到我哪一个？你在问的是一个问题还是你是问我在哪里？有机会？我听不到。等一下，如果有问题还没问题的，你可以在那个 chat box 上面 type。Siapa yang rasa ada masalah boleh type kat chat box ya. Cikgu faham. Siang hari memang line tak bagus. Cikgu faham. ADH dihasilkan di kelenjar pituitary. ADH dihasilkan di kelenjar pituitary dekat otak. Di manakah hormon ADH akan membuat gerak balas untuk serap semula air? Akid, nak cuba tak Akid? Ataupun Tiffany Wong? Damia pun boleh cuba ya kalau nak. Ya? Jawapan dia adalah di ginjal. Di ginjal, 在肾脏. Hasil di otak tapi fungsi dia dekat ginjal. Jadi macam mana dia nak sampai ke ginjal? Di pituitary dia dah hasilkan. Jadi dia akan ikut salur darah sampai ke ginjal. Arahkan ginjal itu serap banyak air. Jangan bagi dia keluar menjadi kencing. Jadi air masuk dalam darah, badan kamu akan kekal cukup air. Boleh faham ke tidak? boleh. Thank you Boleh. Thank you Tamia. Jadi harap boleh ikut. Saya cikgu pun sebenarnya agak takut. Bukan cikgu asyik nak tanya nama kamu semua tak ya. Cikgu hanya nak pastikan bolehlah belajar kan. Kalau tidak nanti tertidur satu. Kedua takut cikgu shock sendiri.
Padahal semua murid dah putus line tapi cikgu tak sedar. Cikgu tak sedar. Jadi cikgu akan cuba bagi praktik formatif nanti dalam bentuk Google Form. Tengok kamu jawab ke tak ya. Jadi sekarang kita akan pergi ke muka surat 152. 152. Murid-murid, gangguan kepada koordinasi badan. Gangguan kepada koordinasi badan. Apa itu gangguan terhadap koordinasi badan? Maksud dia, contohlah, tiba-tiba kita rasa sakit. Sakit itu bukan sebab jangkitan bakteria, bukan sebab jangkitan virus ataupun fungi ke mikroorganisma, tidak. Mungkin tiba-tiba disebabkan hormon dalam badan kita jadi kurang ataupun jadi lebih. Kurang ke lebih. Maksudnya hormon kita hasil oleh kelenjar itu tidak tiba-tiba jadi lebih ke kurang menyebabkan kita rasa tak selesa. Okey? Salah satu utama yang menyebabkan benda itu boleh berlaku adalah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Di luar kawalan. Jadi, apakah dadah yang boleh mengganggukan koordinasi badan yang sampai menyebabkan ketagihan? Murid-murid, kamu sekarang berada pada muka surat 153. 153. Ada 4 perkataan yang kamu perlu hafal. Cikgu, hafal lagi ke? Ya. Hormon hafal, kelenjar endokrin hafal. Sekarang perlu hafal dadah. Tapi kita bukan hafal nama dadah. Kita hafal jenis dadah. Apakah jenis-jenis dadah yang kita perlu tahu hari ini? Ada 4. Pertama panggil penenang. Penenang. Makan lepas itu kita akan rasa tenang. Kedua, perangsang. Perangsang ini lepas kamu makan ubat itu ataupun dadah itu, kamu akan jadi lebih aktif. Kadar metabolisme menjadi meningkat. Inhalant ini lain. Lepas kamu guna, okey, dia boleh menyebabkan kamu berhalusinasi. Jadi apa itu halusinasi ya? Menyebabkan anda berkhayal. Berkhayal lah. Okey? Dan bukan kata khayal lah. Halusinasi juga menyebabkan kamu boleh menjadi menghasilkan satu gambar yang tak patut ada. Contohnya, kalau lepas kamu ambil sesuatu makanan ke ataupun dadah, benda yang tak ada tiba-tiba wujud depan mata kamu. Contohnya hantu lah. Kamu nampak hantu. Itu halusinasi. Halusinasi. Okey? Dan satu lagi panggil halusinogen. Jadi macam sama saja. Inhalant sebab istilah itu inhalant, dadah yang kita sedut. Nanti cikgu akan bagi tahu kamu semualah. Halusinogen pula lain. Dia lebih kepada makan, ubat yang kita makan, dan dia boleh menyebabkan kita berkhayal. Cikgu kenapa nak sebut dadah ni semua? Sebab dadah ini semua yang menyebabkan koordinasi badan kamu yang sepatutnya berfungsi secara normal jadi tidak betul. Kita tengok ya, penenang. Penenang, kalau boleh, gariskan menghalang atau melambatkan pergerakan impuls. Cikgu, apa itu impuls? Sabar. Apa itu impuls? Sabar. Cikgu akan ajar nanti ketika masuk ke bab yang patut. Impuls. Jadi kalau pergerakan impuls dalam neuron ataupun saraf menjadi lambat, maka kita akan jadi lambat. Kita akan bergerak secara lambat. Jadi kita akan rasa malas. Pengguna akan mengantuk, bulatkan mengantuk dan kurang cemas. Okey, kalau makan banyak memang mengantuklah, tidur. Contoh yang kamu perlu ingat adalah barbiturat. Barbiturat dah. Cikgu, kamu mencarut ke? Tidak, memang Barbie, bukan Barbie ya. Barbiturat. Dan juga alkohol, itu adalah penenang. Perangsang pula akan mempercepatkan pergerakan impuls. Gariskan mempercepatkan pergerakan impuls. Jadi, dia akan rasa sangat yakin
bulatkan sangat yakin dan berwaspada pada perubahan sekeliling. Okey? Cikgu nak kamu gariskan amfetamina, metavitamin, tulis di situ termasuk kafein. Tulis di situ kafein. K-A-F-E-I-N ataupun kalau English caffeine, C-A-F-F-E-N. Apa itu caffeine? Bahan kimia dalam kopi. Itu pasal kalau lepas anda minum kopi, kamu akan rasa lebih yakin, lebih fokus. Lebih fokus. Ya. Barbiturate itu adalah sejenis bahan kimia. Okey? Zhenjingji. Okey, kalau ikut Cina lah, zhenjingji. Lepas makan, biasanya kamu akan rasa tenang, mengantuk dan kurang cemas. Okey? Sepatutnya badan kamu bergerak ikut koordinasi badan yang betul dengan hormon kan. Jadi sebabnya dada ini, dia jadikan badan kamu sekarang tenang, itu ubah penenang. Jadi terangsang ataupun lebih aktif, lebih fokus perangsang, ya. Inhalant. Inhalant ini ialah bahan kimia bulatkan di sedut. Gariskan menyebabkan halusinasi, merosakkan otak. Contohnya seperti gam lah. Gam dan juga pelarut dan bahan gas. Murid-murid, sila rujuk kepada sini ya. Kamu ada satu link kat situ. Okey. Cikgu akan bukakan pada kelas nanti ya. Okey. Di mana www.adk.gov.my/en dan seterusnya. Ada kat situ banner dia. Bagus. Dan halusinogen pula. Halusinogen daripada istilah halusinasi itu, dia mengubah laluan impuls. Mengubah laluan impuls, gariskan. Bulatkan khayal ataupun gariskan khayal, menjejaskan persepsi. Jadi berhalusinasi menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Contoh dia gariskan ketamin LSD. LSD. Tadi pelarut dan bahan gas itu pun bulatkan ya, kalau pun gariskan sebagai contoh dia. Cikgu, saya perlu hafalkan ini. Ya. Hafalkan juga. Okey. Jadi kenapa benda ini kamu perlu tahu? Muka surat yang terakhir hari ini kita akan sentuh 154. 154. Dadah akan memberikan kesan ke atas sistem saraf. Ke atas sistem saraf. Cikgu, kita belajar sistem endokrin. Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam sistem saraf? Murid-murid, bab ini adalah koordinasi badan. Koordinasi badan sebenarnya dua. Satu ialah sistem endokrin, satu lagi ialah sistem saraf. Masa akan datang kita akan sentuh sistem saraf secara mendalam. Dadah akan memberi kesan ke atas sistem saraf sama ada merangsang atau melambatkan degupan jantung, keadaan nafas dan tekanan darah. Macam tadi kita belajar hormon adrenalina. Hormon adrenalina akan meningkatkan degupan jantung, meningkatkan kadar pernafasan dan meningkatkan tekanan darah. Itu untuk tindakan ataupun rangsangan dari luar seperti anjing gila tadi. Tapi dadah ini adalah benda yang kamu makan ataupun kamu terhidu. Okey? Yang boleh menyebabkan benda yang sama. Tapi ini adalah daripada sumber luar, bahan kimia luar, dadah. Kalau kita ambil dadah dengan kuantiti yang betul atas nasihat doktor, bagus. Kita takut ketagihan dan penyalahgunaan berlaku. Itu pasal kalau kamu tanya Jeku, kalau saya minum kopi perangsang ini bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Jadi, dia akan jadi ikut individu itu. Ikut individu. Kalau adalah untuk kebaikan, baik. Macam penenang. Kalau ada orang yang tak boleh tidur sebabnya selalu cemas, koordinasi badan dia buat dia, maksudnya hormon dia buat dia sentiasa rasa tak tenang. Dia perlu makan ubat penenang untuk tidur, untuk rehatkan badan dia. Tapi kalau makan banyak penenang pula tanpa nasihat doktor dan berlebihan dos dengan lagi ketagihan, dia makan, dia akan tidur selama-lamanya. Tahu maksud tidur selama-lamanya ke tak? Tiffany Wong? Tahu maksud tidur selama-lamanya ke tak?
就是永久性的睡觉，代表什么意思？死掉。死掉的意思哦，对不对？镇定剂不能吃多的，吃多呢就是会这个原因哦。吃少的话，根据医生的指示去吃很好untuk kesehatan badan. Kalau lebih dia akan jadi membawa kamu meninggal dunia lah. Itu jadi. Jadi dadah boleh mengubahkan koordinasi badan kita. Hormon mengawal koordinasi badan kita dan hasil dalam badan kita. Nampak beza dia ke tak? 外来的因素我们倒是叫dadah的，我们也是吃 hormon 的。OK？ Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Kalau tak ada, cikgu nak minta izin sekarang ya, supaya semua bukakan kamera untuk menamatkan kelas hari ini ya. Boleh ke tak, Akid? Okay, cikgu stop